Semua sikit pula. Tak demam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menonton live Jom Tanya Pakar dari UKM Specialist Center, UKMSC. Nama saya Nani Roslan dan hari ini saya akan memoderate sebuah topik yang saya kira sangat menarik. Tapi sebelum saya nak berceritakan topik apa, siapakah doktor pakar yang akan berbincang dengan saya, sukalah saya nak mengalu-alukan kehadiran anda semua yang menonton live ini. Sudi-sudilah kiranya anda share, kongsikan live ini. Kerana apa? Saya yakin dan pasti live kita pada hari ini akan memberi manfaat kepada ramai. Lebih-lebih lagi, topik ni sebenarnya kita pilih sebab apa? Hujung minggu ni kan ada apa? Ada hari bapa, sambutan hari bapa sedunia. Sedunia ke? Father's Day. So, saya kira memang sesuai lah kalau anda kongsikan kepada terutamanya isteri-isteri, ibu-ibu muda di luar sana, kongsikanlah live ini dengan suami anda yang muda-muda tu kerana kita akan bercakap mengenai serangan jantung di kalangan orang muda. Ada komen kat sini. Assalamualaikum daripada Mekah. Waalaikumsalam. Oh ya Allah. Sangatlah doa untuk kami di Mekah tu. Okey, jadi sekali lagi kita ingin agalkan anda untuk share, kongsikan live ini dan komen di bawah jika anda ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan topik kita iaitu serangan jantung di kalangan orang muda dan anda ingin tanyakan kepada pakar kita pada hari ini. Okey, sebelum saya nak kenalkan doktor, suka saya nak juga berkongsikan mengenai anda. Sebentar saya nak baca. Ada Izul di sini kata, adakah sudah mula? Ya, kita sudah mula. Kita sudah mula pun live kita pada hari ini. Dan Jom Tanya Pakar ini sebenarnya kita membawakan doktor-doktor pakar UKMSC untuk berkongsi untuk berkongsi pengetahuan tentang ilmu kesihatan. Dan topik ni pada hari ini kita akan menyatakan berbincang mengenai serangan jantung di kalangan muda kerana tahukah anda penggata data kardiovaskular kebangsaan mendapati purata umur pesakit serangan jantung di Malaysia adalah 57 tahun, iaitu lebih muda dari umur pesakit negara lain. Dan apa yang lebih membimbangkan, kira-kira 24% daripada mereka yang terkena serangan jantung atau penyakit jantung ini adalah di bawah 50 tahun. Dan 80% pesakit jantung adalah lelaki. Jeng jeng jeng. Jadi jika anda seorang lelaki dan muda tergolong dalam kategori ini, silalah kongsikan live ini kepada semua. Ada yang kata sudah share bersama office mate saya, tahniah diucapkan. Baiklah, dan tanpa buang masa sebelum tu, Cop, saya nak juga pelawak anda semua untuk like, follow Facebook page dan subscribe YouTube UKM Specialist Center untuk mendapatkan lebih info terkini daripada UKMSE dan rakaman live kita pada hari ini akan dimuat naik ke YouTube UKM Specialist Center. Jadi boleh rujuk semula lah. Kalau rasa nanti dah tonton live ni lupa apakah jawapannya, kita boleh tonton semula di YouTube UKM Specialist Center. Baiklah, dengan itu suka saya nak kenalkan pada hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang pakar perunding kardiologi daripada mana lagi UKMSC, iaitu Dr. Muhammad Syawal Faizal Muhammad. Okey, mungkin kita boleh membawakan doktor. Dr. Syawal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat petang. Selamat petang. Sihat doktor? Sihat, insyaAllah. Semua tapi okey lah. Okey kan. Tak apa, kisah jantung ni. Tambah semua kan. Okey. Doktor, ramai saya dah menonton ni. Seronok saya tengok. Dah ramai yang tengah view ni. Ada yang view daripada Mekah pun lagi. Okey, doktor. Bukan. Doakan kita semua di sini. Okey, doktor, sebenarnya kita nak borak-borak lah. Sebelum kita nak borak mengenai serangan jantung di kalangan orang muda, mungkin doktor boleh kongsikan. Selalunya kan doktor, kalau kita tengok drama Melayu kan, kalau jantung pegang sini, aduh. Apa sebenarnya serangan jantung ini, doktor? Okey, bila kita cakap pasal serangan jantung,
Serangan jantung ni sebenarnya berlaku apabila salur darah kepada jantung tersumbat lah. Kita panggil dia coronary artery. Coronary artery ni terbahagi pada dua, kanan dan kiri. Secara umumnya lah. Dan kanan ada terbahagi pada dua dan kiri pun ada terbahagi pada dua pada ujungnya. Dan apabila kita tersumbat ataupun berlaku proses di mana ada ketulan darah beku yang pecah dalam saluran darah jantung tu, dia menyebabkan tersumbat. Dan situlah kita dapat serangan jantung. Jadi apa sebenarnya punca tersekat, terpecah? Okay. So kalau secara sainsnya, kalau secara normalnya, kita puncanya adalah kita panggil atherosclerosis. Atherosclerosis ni bahasa Mat Salleh, bahasa Melayu dia kerosakan salur darah. So kerosakan darah ni disebabkan oleh pelbagai asbab lah. Or multiple risk factor. Yang kita biasa tahu tu kita hisap rokok, lepas tu kita kolesterol yang tinggi, mempunyai penyakit kencing manis, dan juga mempunyai penyakit-penyakit yang spesifik yang menyebabkan kerosakan pada salur darah ni. So kerosakan pada darah ni menyebabkan proses atherosclerosis ni lama-lama menyebabkan pengumpulan plak lah. Plak. Plak ni makin lama dia makin berkumpul dalam salur darah tu dan satu hari dia akan pecah. Bila dia pecah tu, itu yang menyebabkan tersumbat secara mengejut. Dan itulah yang kita panggil serangan jantung. Saya dengar pun jadi takut. Okey doktor. Takut kan? Okey doktor. Selalunya kita kata sakit jantung ni kan is an old man's disease. Orang kata orang tua je sakit jantung. Tapi kenapa doktor sekarang ni ramai golongan muda yang kita dah dengar dah. Kadang-kadang tu umur 40-an, 30-an, seawal 30-an pun dah ada yang sakit jantung. Macam mana tu doktor? Awak mungkin tak percaya, tapi pesakit yang paling muda saya pernah rawat 25 tahun. Mudanya. Masya-Allah. 25 tahun dan dia punya salur darah dia seperti orang yang telah berumur 80 tahun. Walaupun umur dia 25 tahun. Ini disebabkan oleh risiko-risiko yang dia ada yang tak didiagnose lah. Macam pesakit tersebut dia ada risiko kolesterol tinggi. Keluarga dia semua ada kolesterol tinggi. Ataupun apa kita panggil familial hypercholesteremia. Bila ada familial hypercholesteremia ni, dia kerosakan jantung tu accelerated, menyebabkan cepatlah biasanya orang develop serangan jantung umur 80-an, umur 60-an. 60-an lah. Tapi dia mungkin dia punya kerosakan jantung sudah mula pada umur dia 20-an. So dan dia kena serangan jantung tu umur dia 25 macam itulah. Wah, seram. Tapi kita juga tengok kan, masalahnya kita punya kedudukan kita Southeast Asia, Malaysia kan, merupakan kawasan yang berisiko tinggi. Jadi kalau Mat Salleh tengok kita kan, dia kategorikan kita dalam region yang mempunyai risiko tinggi, accelerated risk factor. Sebab apa kita dapat ada masa tu? Mungkin pelbagai sebab lah. Saya inclined to think is our lifestyle. Bukan genetik tapi lifestyle. Kita untuk sedia maklum, Malaysia adalah negara paling gemuk di Southeast Asia. Malaysia juga mempunyai negara yang paling ramai kolesterol tinggi. Dan kita tak ada proper berapa ramai orang yang ada kolesterol dekat Malaysia, berapa ramai yang kita tak ada, tapi kita tahu kita punya tinggi. Dan seperti yang awak cakap tu lah, you made your studies. Dan kita dapat serangan jantung kita, purata kita 55 tahun. Sedangkan Mak Salleh kena 65 tahun. Maknanya serangan jantung di masyarakat kita ni 10 tahun lagi awal pada orang-orang Eropah lah. Itulah kira kemajuan kita kat situ, tapi tak best lah pula. Best lah pula kita punya kemajuan. Itu bukan maju lah, berundur. Kalau negara maju lain kan dah kiranya dia punya apa panggil benda tu, mortality rate ataupun apa tu lebih ni lah. Sedap sangat makanan kat Malaysia ni kot. Okey, tapi doktor, tapi kan doktor mungkin ada sebut kan, orang yang mungkin ada obesity, cara lifestyle. Tapi doktor, baru-baru ni kita pun dengar juga orang atlet boleh kena serangan jantung. Ada juga kita dengar hari tu pelumba basikal pun ada masalah jantung. Macam mana tu doktor?
Okey, so itu secara general lah. So biasanya serangan jantung ataupun masalah kematian mengejut di kalangan orang muda ni, dia bukan hanya melibatkan saluran jantung. Serangan jantung pada orang muda ni kemungkinan disebabkan faktor-faktor lain. Contohnya cardiac cardiomyopathy. Maknanya dia ada masalah dalam muscle jantung dan juga masalah conduction defect. Masalah misal macam kita bayangkan jantung kita ni, dia ada macam enjin ada salur darah, mana salur darah tu hantar minyak, dan dia juga ada wiring. Ada setengah manusia dia wiring dia sebabkan genetik atau disebabkan channelopathy, wiring dia tidak betul dan dia berisiko menyebabkan serangan jantung. So serangan jantung ataupun kematian mengejut lah. Selain daripada serangan jantung yang kita ada iaitu plug rupture atherosclerosis lah. Itu yang orang panggil apa? Cardiac arrest yang bila cardiac arrest. So cardiac arrest tu bila jantung berhenti tiba-tiba. Cardiac arrest tu boleh disebabkan pelbagai sebab dan sebab paling utama adalah inilah tersumbatnya salur darah koronari. Okay, jadi kalau kat Malaysia tu yang famousnya sebabkan kolesterol lah doktor. Kolesterol, pemakanan, merokok. Walaupun sekarang ni dah ramai orang tak isap rokok doktor kan, banyak orang vape. Yang tu macam mana pula? Mesti ramai ni. Bagi saya menukarkan isap rokok ke vape tidak menyelesaikan masalah. Sebab saya juga melihat ramai pesakit saya yang mengamalkan vape dan mendapat atherosclerosis sebab konten vape tu adalah toksik terhadap salur darah. Dan ia menyebabkan kerosakan salur darah yang menjadi punca asbab atherosclerosis ni lah. So bagi saya vape bukan penyelesaian untuk kita berhenti isap rokok lah. Betul. Lagipun vape ni kan sesuatu yang sangat baru. So mungkin kita tak ada cukup research ataupun tak cukup ramai orang yang sebenarnya yang meninggal bukan, sebab tu kan. Kita dah cukup dah sebenarnya. Kita dah terdapat, kita tak ada kajian tapi kita dapat kes-kes report yang menunjukkan vape ni tidaklah selamat secara long term. Dia boleh mendatangkan masalah ke paru-paru dan juga dia juga menyebabkan accelerated atherosclerosis, dan kita di UKM sendiri pernah lihat pesakit-pesakit yang kena serangan jantung lepas mengamalkan vape. I see. Wow. Itulah jadi rasanya memang sesuai lah dengan topik kita, serangan jantung di kalangan mereka yang berusia muda. Jadi bagi anda yang baru saja bersama-sama dengan kita, Assalamualaikum diucapkan, selamat datang. Ramai ni tiba-tiba naik, banyak ni orang tengah view. So terima kasih banyak-banyak. Kita sekarang ini, hari ini kita membincangkan mengenai serangan jantung di kalangan orang muda. Jadi saya kira ramai yang sedang menonton ni ada macam-macam soalan, macam-macam mitos, macam-macam orang kata soalan. Kan banyak sebenarnya. Saya pun ada banyak ni persoalan ni. Jadi boleh, bagi anda yang ada soalan, ada 1 jam panjang tu. So ada apa-apa soalan, bolehlah bertanyakan soalan itu di bawah. InsyaAllah kita akan raikan soalan-soalan anda. Sebab apa? Topik ini saya kira memang sangat-sangat penting. Terutamanya kan kita ni kan nak Father's Day. Dr. Syawal seorang bapa? Ya. Kita orang ada plan cuti ni. Cuti. Okey. Jadi saya kira sebagai seorang bapa muda, muda lagi kan, belia. Kita kat Malaysia belia below 45 masih belia kan? So belia lah. 40 belia, 45. Itulah saya agak risau juga sebab serangan jantung di kalangan orang muda di Malaysia sekarang ni tengah meningkat naik. Dan saya juga terdapat ramai kawan-kawan saya, kita ada WhatsApp group kan. Dan ada beberapa kawan-kawan saya ataupun senior saya yang lebih hanya muda setahun atau 2 tahun kematian mengejut. Dan kita lebih dengar lah sebab kita ada WhatsApp group, kita ada Facebook dan ini mungkin menjadi satu pandemik yang kita tak tahu, tak jangka. Dan kita kena tahu yang kehilangan nyawa pada usia muda ni kan, kita meninggalkan isteri, anak-anak dan kebanyakan untuk orang lelaki kita ni adalah ketua keluarga dan orang ramai bergantung harap pada yang lelaki lah. Dan jika ketua keluarga tu ada masalah jantung dan dia akan menyebabkan kesukaran untuk
ekonomi. Betul. Dia akan juga memberi kesan kepada ekonomi negara, which is true sebab yelah kan macam mana kan kalau makin ramai belia yang ada sakit jantung. Okey doktor, saya kita ke soalan yang seterusnya. Apa sebenarnya tanda-tanda atau simptom-simptom awal serangan jantung? Kata pun serangan kan. So mungkin maybe kita boleh dah nampak dah macam sesuatu. Macam mana tu doktor? Ya. So biasanya sebelum orang kena serangan jantung yang heart attack yang dia termasuk malam hospital apa semua, pingsan apa semua, dia biasanya dalam seminggu atau 2 minggu dia akan dapat sakit dada. Sakit dada adalah simptom utama. Dan kita kena tahu sakit dada tu ada macam-macam sebab. Ada sebab muscle, ada sebab asma, tapi kita kena tahu sakit jantung yang mana yang menunjukkan badan kita respon terhadap serangan jantung. So typical chest pain, serangan jantung, sakit dada typical adalah sakit dada yang rasa berat di tengah dan ianya kita biasa tengok dalam cerita lah, bergerak ke tangan kiri dan ke tengkuk. Orang kata sakit dada, lepas tu dia pegang tangan kiri. Itu adalah typical chest pain. Dan sakit dada tu juga berlaku apabila kita melakukan kerja berat. Kita exercise, kita sakit dada. Kita angkat berat kan, banyak sangat berat, kita sakit dada. Lepas tu kita akan ada simptom-simptom lain seperti cepat mengah, sesak nafas, ataupun rasa nak pitam. Itu adalah simptom-simptom sinister, mana simptom-simptom berbahaya. Dan jika you ada sakit dada dan bergabung dengan simptom-simptom tersebut, kita berharap dapat pergi ke hospital lah untuk cek sama ada simptom-simptom tersebut ada melibatkan itu. So sebab kita boleh rawat. Jika kita biar je awal kita biar je, dia mungkin dapat serangan jantung kan. Kita tak mahu serangan jantung sebab serangan jantung adalah satu benda yang sukar untuk dirawat dan dia boleh membawa maut. Kita boleh rawat sebelum dapat serangan jantung tu. So maksudnya doktor, orang yang memang mengalami serangan jantung ni memang dah ada lah petanda-petanda tu. Dia ada petanda-petanda sakit dada. Kadang-kadang orang kata rasa macam berangin. Ada saya pernah dengar dia kata 2-3 hari ni macam berangin je bu, macam pedih ulu hati. Lepas tu lenguh-lenguh tangan, lepas tu susah bernafas. Jadi tu semua memang lenguh tangan tu bahaya. So masyarakat kita kan, masyarakat kita Malaysia ni bila kita buat kajian kan, kita apa komplain kita sakit dada kan, kita tak biasa cakap sakit dada sebenarnya. Kadang-kadang kita selalu cakap, saya sakit gastrik doktor. Angin. Angin. Angin memang musuh negara doktor. Sebab kita rasa angin tu gastrik. Tapi ada juga, memang ada orang rasa dia sakit dada tapi disebabkan oleh gastrik. Tapi ada juga yang kita risau kemungkinan gastrik tu adalah serangan jantung. Sebab kalau gastrik tu adalah serangan gastrik biasa atau ulcer di dalam perut, dia tidak boleh membawa maut. Tapi jika gastrik itu adalah hanya simptom serangan jantung, dia boleh membawa maut. Okey, jadi kita nak raikan doktor satu soalan daripada Encik Faisal Mubarak Ismail. Dia kata, test apa yang kita boleh buat untuk tahu kondisi jantung kita? Okey, so kita tengok guideline lah. American guideline pada berumur 40 tahun, dia orang sarankan kita buat cek setahun sekali untuk tengok sama ada kita ada masalah jantung ke tak. So apa yang kita patut cek? Kita patut cek biasanya yang nombor satu, yang test yang orang biasa paling buat, test paling selamat dan paling murah, iaitu ECG. So ECG ni boleh menunjukkan sama ada jantung kita bermasalah ke tak. ECG murah, mana-mana boleh buat. Dan jika kita beli iWatch generasi ke-6, kita actually boleh rekod ECG kita. Betul? Dan dia boleh beritahu kita, dia algoritma yang boleh beritahu sama ada ECG ni bermasalah ataupun tidak. Nampak teknologi canggih sekarang, apa salahnya Harus raikan teknologi. Hadiah Father's Day boleh lah. Hadiah Father's Day, isteri-isteri yang tak tahu nak beli apa untuk suami tu, nak apa, bolehlah belikan smartwatch ataupun jam pintar yang boleh orang kata detect ataupun boleh terus detect ECG dan sebagainya. So memang penting lah. Okey, so doktor, siapa sebenarnya golongan yang berisiko menghadapi masalah jantung? Sebab ada orang setengah kata tak ada kaitan pun dengan family, ada setengah kata macam mana tu? Siapa sebenarnya yang berisiko? Ada kaitan dengan family sebenarnya. Jika kita mempunyai dalam keluarga kita, maknanya
kita ataupun adik-beradik kita atau ayah kita pernah kena serangan jantung pada usia yang muda. Maksud usia muda ni bawah 55 tahun, kita pun mungkin berisiko mengidap penyakit jantung. So it only is reflective of your family. So kena tengok dalam keluarga tu ada risiko apa. Contohnya risiko paling common dalam keluarga adalah penyakit kolesterol. So kolesterol, familial hypercholesterolemia ataupun kolesterol ni dia adalah autosomal dominant, yang mana masalah dia tu kalau mak kita ada, ayah kita ada, kita pun mungkin ada. Dan itu yang kita kena detect awal. Dan ini adalah risiko yang kita harus pantau, dan jika certain level kita punya kolesterol terlampau tinggi kan, lebih tinggi daripada LDL-C, lebih tinggi pada 4.9, dia menjadi risiko utama, dia panggil independent risk factor untuk mendapat serangan jantung. Tambah pula kan, kita ni rasa kita sihat dan kita isap rokok. Kita masalah Malaysia isap rokok. Kita lihat kan, di sekolah kan, terdapat pelajar-pelajar yang isap rokok even bermula pada sekolah rendah. Dia orang dah belajar isap rokok sekolah rendah. Kita pun tak tahu macam mana pengawasan yang ni kan. Tapi kita nampak budak-budak berumur pakai baju sekolah rendah dah mula berisap rokok. Takutnya. So bila dah ada dua risiko, biasanya dia two hit teori. Itulah bermulanya proses arteriosklerosis dan akan berakhir dengan serangan jantung. Okey. Jadi doktor, kita ada soalan. Soalan ni saya rasa sangat menarik. Sebab apa? Okey, sebelum saya bacakan soalan tu, saya nak relate lah kan. Sebab saya kira masa kita dilanda pandemik kan, masa MCO, ramai sebenarnya yang terkesan mentally semasa MCO itu, dan ramai sebenarnya yang develop anxiety, panic attacks. Betul lah doktor? I think there was a trend somehow because we were cooped up for so long kan, duduk rumah kan. So ramai sebenarnya yang saya dengar yang banyak menghadapi sesak nafas, yang rupa-rupanya sebab stres kan, kena buang kerja apa semua-semua. Dah sampai banyak yang komplain, kata sebenarnya aku sakit jantung ke? Di mana sekejap saya nak baca soalan daripada Encik Amirul Hafiz. Dia kata soalan kesinambungan lah dengan saya punya teori tu kan. Dia kata saya bekas pesakit anxiety. Dari mula saya anxiety hingga kini saya rasa pedih, menyucut di dada kiri, tetapi saya boleh jogging. Jadi adakah itu serangan simptom jantung? Okey, macam mana doktor? Okey. So bila kita jawab Encik Amirul Hafiz ni, dah ada orang buat kajian dah sebenarnya. So bila dia tengok orang yang datang sakit dada, kebanyakan yang datang ke emergency sakit dada, kebanyakan nombor satu adalah disebabkan simptom anxiety. Rasa risau. Tapi rasa risau ni adalah penyakit. Dia bukannya kita boleh kata alah ni risau sikit-sikit je lah. Sebenarnya anxiety is a disease, dan dia boleh dirawat. So kalau awak tapi kita janganlah macam alamak aku rasa sakit dada ni kan, matilah aku esok, itu dah over anxiety. Yang penting kita check, dan untuk Encik Amirul kan, Encik Amirul check risiko-risiko dia. Encik Amirul boleh tolong check risiko, boleh tengok risiko Encik Amirul seperti kolesterol, darah tinggi, kencing manis, dan kalau risiko tu rendah, kemungkinan sakit dada tu disebabkan jantung adalah rendah. Dan jika lebih risau, kita juga ada test nak di UKMLC ni, test non-invasive, tak perlu semua orang buat angiogram lah. Kan biasanya buat jantung buat angiogram, tutup sini tengok kan. So di UKMLC, kita UKM ni dia maju dalam moden kerana dia ada test yang boleh check sama ada kita berisiko serangan jantung secara non-invasive ke ataupun tidak. Dan test ni adalah termoden di dunia lah. Kita ada stress test, kita ada dobutamine stress test, kita ada CT coronary, kita ada myocardial perfusion imaging, test yang mana bila jumpa pakar boleh arrangekan. Tak semestinya kita perlukan test invasif lah. Test invasif tu kalau betul-betul pakar tu rasa ada block, dia akan offer test invasif.
Baik-baik. Jadi kalau macam tu, kalau mereka yang rasa macam mereka memang ada diagnosis as anxiety disorder dan what not, memang kalau rasa sikit dah tu eloklah check teruslah kan doktor. So tu lagi satu cadangan hadiah hari jadi pula. Hadiah Father's Day tu. Cubalah belanja suami-suami Untuk untuk buat pergi screening. test, buat Screening. screening. Kalau dekat Tapi saya nak cakap sebab masa MCO tu memang kita stres. Dan stres ni adalah penyebab utama darah tinggi. Dan stres adalah actually stres ni adalah satu emosi yang boleh membunuh tau. So kita janganlah stres. Kita perlu cari jalan-jalan untuk stres. Betul doktor. Sebenarnya MCO ni, masa MCO saya terdapat kawan saya yang masa MCO berat badan dia naik mendadak. Daripada 80 kan, dia okey naik sampai 100 kilogram sebab dia tak exercise, tak apa. Dan dia sakit lepas tu. Tapi alhamdulillah dia dah dirawat dan dia beransur balik lah, berat badan pun dah ideal balik. So itulah. Betul. Itulah sebab saya pun pernah baru ni pun jiran saya pun dia meninggal sebab broken heart. Apa panggil benda tu? Broken heart ke apa? Syndrome. Dia macam yang very depressive to the extent that saya pun lupa. Tapi saya pernah dengar lah. Broken heart syndrome. Broken heart syndrome. Broken heart syndrome. Ya, dia memang ada broken heart syndrome, tapi broken heart syndrome ni satu penyakit yang amat jarang berlaku lah. Ataupun takut sembuh cardiomyopathy lah. Jika kita terlampau stres, terlampau sedih, kita memang jantung kita akan affected. Dan setengah orang memang mati disebabkan ni. Dia terlampau depressed atau sedih. Saya rasa itulah kadang-kadang kita tengok social media, kita pun rasa stres sangat tengok social media kan. Macam ni orang kutuk kita lah, body shaming lah apa semua kan. Melibatkan stres, memang dia boleh melibatkan jantung kita. Boleh mengganggu jantung kita dan in rare cases, terutama wanita, dia orang dapat broken heart syndrome lah, terutama wanita. Yes. Female, memang female pun. Itulah. Jadi betul lah orang kata kan, nak sihat ni memang kena sihat mental dan fizikal juga bukannya kalau kita exercise je pun tak cukup mental pun kena ni juga. Okey doktor, cerita pasal kolesterol. Nak cerita makan lah. Malaysia ni kan makan sedap. Mungkin doktor boleh kongsikan sebenarnya macam mana tu. Ni pun juga ada soalan kata macam mana nak dapat balik berat ideal. Jadi macam mana doktor? Pemakanan yang seimbang untuk kesihatan jantung. Gitu. Sebenarnya saya pun cakap demi sendirilah sebab berat badan saya pun tak ideal. Dan saya pun sedang berusaha saya upaya untuk turunkan badan. Ia adalah benda yang sukar. Saya pernah kena dengan pesakit saya, seorang makcik, dia kata, doktor suruh saya slim, doktor pun bukan slim sangat. So itu memang kesalahan untuk kita lah. Dan dia nak kurangkan nak jaga makanan adalah satu benda yang sukar. Untuk bagi saya dia paling simple. Kalau kita rasa makanan tu sedap, kita ambil lah dalam portion yang sikit. Macam lemak sedap makanan tu. Dan kita boleh mula sedikit-sedikit lah. Nombor satu dengan mengurangkan minuman air manis. Contohnya jangan minum air manis pada waktu malam. Kalau tak boleh langsung kosong air manis kan. Digalakkan kosong air manis, tapi kalau tak boleh jangan kita minum sebelum tidur. Biasanya kita akan minum teh tarik mamak sebelum tidur kan. Kita minum air manis jika kita nak melakukan kerja berat ataupun it's a long day kan, kita nak tenaga. Okey, boleh minum air manis, tapi sebaiknya elakkan kalau kita tak perlu sebenarnya. Itulah. Air manis tu memang trend lah doktor. Dulu kan boba tea. Semua boba tea. Sekarang kopi pula. Saya pun terlibat juga dengan boba tea tu sebab saya pun suka dan berat badan memang naik lepas minum boba tea. So actually it's not a safe makanan yang safe lah. So makanan apa yang selamat kalau kita boleh, yang dikaji adalah Mediterranean diet lah. Tapi masalah minyak. Banyak minyak doktor. Olive oil. Tapi masalahnya Mediterranean diet ni mahal. Ikan yang disuggest pun ikan salmon kan, bukan ikan kembung. Ikan salmon ni bukan ikan salmon Tesco, dia ikan salmon mountain salmon. Salmon harga dia memang mahal lah. So agak sukar kita nak ubah.
tu. Right. Okay. Itulah mungkin boleh lah suku-suku separuh ke kan. Tapi yang penting betul lah, yang manis memang kena kurang lah. Okay, so ada juga soalan yang kata daripada Izuzudin. Jika begitu berapa kerapan untuk buat medical check-up untuk prevent sakit jantung? Bagus soalan ni. Okay, soalan ni memang bagus sebab soalan ni memang dikaji oleh American Heart Association. So American Heart Association dalam guideline mereka, dia kata lepas umur 40 tahun, setahun sekali kita kena cek darah. Itu yang dikatakan, setahun sekali kita cek darah, dan jika kita mempunyai simptom-simptom sakit dada ke apa ke, kita should get a specialized test. So specialized test ni macam stress test, echocardiogram, dan test-test ni kita ada kat UKMSC lah untuk kita buat. Boleh walk in lah. Okay, kalau once a year betul lah. Yes. Betul lah. Boleh lah jadi Father's Day punya gift ni. Jadi ibu-ibu kalau tak tahu nak bagi apa, bolehlah book appointment untuk suami-suami anda untuk buat all this test kan, untuk kardiologi bahagian kardio dan sebagainya, untuk nak test lah. Okay, dan doktor, selalu kan orang katakan aktiviti sukan, riadah tu kan sangat penting. Tapi kan sekarang ni orang busy kan, especially men kan. Dia nak juga, diorang mesti ada hobi punya, confirm ada hobi, mesti nak suka main bola apa semua, tapi masa, lepas tu lagi satu, cycling. Sekarang ni banyak betul orang suka cycle kan. Yes. Tapi masa yang mereka ada mesti malam. Dan saya pun nak raikanlah soalan ni, soalan daripada LHM Nilai. Dia kata, bersukan pada waktu malam. Bagus ke bersukan pada waktu malam ini untuk kesihatan jantung? Okay, soalan ni tanya dah ada, still I'm quoting studies and guideline lah. Right. Kita nanya manusia, kita perlukan tidur yang cukup. Tanpa tidur yang cukup kan, sekarang ni quote tidur is 8 jam. Kita lebih prone to sudden death, kematian mengejut. So adakah waktu malam bagus untuk jantung? Kan, yang tak bagusnya kita main futsal 1-2 pagi lah. Dulu pernah sebelum MCO kan, kita main futsal 12 malam, jumpa kawan-kawan, lepas tu kedai mamak. Lepas tu masa tu lah kita isap rokok lah, lepas tu kita main futsal pukul, itu sebenarnya tak elok untuk jantung kita. Kita perlukan rest. Right. Kalau terlampau malam tak bagus lah. Tapi bagi saya, kalau kita habis kerja dalam pukul 8 ke pukul 9 boleh, tak ada masalah. Lepas tu kita terus rehat, kita tidur lah lepas tu. Dan kita mempunyai rehat yang cukup. Jadi eloklah kalau kita ikut biological clock kita, doktor kan Yes, kalau betul. kita nak tidurlah kan. Tidurlah. Kesian jantung tu. Tapi sebabkan kita lihat sekarang masyarakat kita memang stres. Lepas MCO ramai yang tak ada kerja, ramai masalah kan. M40 jadi B40 kan. T20 pun ada yang jadi B40. So stres. Kalau kita tengok Facebook ramai stres dan stres ni memang membawa kepada serangan jantung. So ada orang tak cukup tidur sebab stres, but be mindful that you have to take care of yourself. Sebab sekarang ni kerajaan ke apa ke, dia dah memang tak jaga untuk kita secara mendalam tau. But a lot of things that they have to look at, and health is our priority. Kita yang kena jaga kesihatan diri kita sendiri. Saya suka bila doktor mention tu, sebab apa, I think the government now is really nak naik balik sebab kita dah merudum jatuh. So betul, health tu dah tak jadi priority. Dia dah tak nampak priority lah. Bukan saya salahkan government ataupun betul. Kita faham. Kita kena jaga diri kita. Kita because jaga kita. They are worried about the economy. Kita kena worry about kita punya own health lah, kesihatan kita kena utamakan. Family, betul. Jadi mungkin bagi anda yang sibuk, yang tak ada masa, kita kena cari masa lah. Kalau tak ada pemakanan, kena exercise. Okay, ada soalan ni, comel pula soalan ni. Daripada Afiq Syed, dia kata kenapa kena cek darah? Orang cek jantung. Okay, Afiq, salah satu pada risiko jantung adalah kencing manis dan kolesterol. Right. So macam mana kita nak tahu kita ada kencing manis? Kita kena tengok blood sugar. Blood sugar ni daripada darah lah. Lagi satu lagi kolesterol pun daripada darah. So kita memang kita cek jantung, tapi
jantung ni dia terlibat dengan risiko jantung iaitu kolesterol dan kencing manis. So daripada kita ambil darah tu kita tahulah risiko. So kita rawat yang tu, hopefully kita boleh kurangkan risiko kita sakit jantung. Okey. So saya rasa doktor itu adalah satu penjelasan yang mungkin sebenarnya ramai, sebab sebenarnya lah saya nak cakap lah, orang lelaki ni kadang-kadang ni dia lebih takut sikit daripada wanita daripada segi nak pergi check ni. Betul lah doktor? Kau perempuan ni dia berani tau. Dia jenis yang nak check lah. Lelaki ni taklah. Sebenarnya dia sebenarnya lelaki ni dia malas layan, dan sebenarnya ramai sebenarnya dia macam takut dan tak suka. Betul tak? Dia akan membayangkan macam nak kena pergi check jantung, stres test, jogging jatuh rebah mati. But it's actually as simple as a blood test. Betul doktor? Yes, saya I would echo what you say lah. Saya agak bersetuju dengan tu. Bila kita buat kajian, saya di UKM University Hospital, dan kami buat banyak kajian. Kan, bila kita buka kajian kita, bila kita tanya orang lelaki dia nak check tak untuk test terbaru ke apa, memang semua tak nak. Tapi bila perempuan memang akan pulang kita punya ni which is good, but they are more health conscious. Dia orang lebih berfikiran panjang. Dan mungkin mereka lebih memikirkan hal keluarga kat, kalau apa jadi kat aku, apa jadi kat suami aku, apa jadi ni. So itulah, tapi saya rasa jangan risau, sebab serangan jantung tu ada satu tragedi, dan kita tak mahu tragedi berlaku, sebab dia tragedi bukan kita saja, dia melibatkan ahli keluarga terdekat kita. Fikirlah orang yang tersayang. Habis darah je bang. Takut jarum pun tutuplah mata. Sebab betul sebenarnya ramai lelaki yang takut jarum, takut darah. Betul kan? Saya pernah tengok seorang komando. Komando berjuang untuk negara kan. Tapi dia kalah dengan jantung dia. Dia kalah dengan jarum dia. Dia tak takut apa-apa. Wanita ni semangat dia kuat. Fizikal tak kuat tapi semangat dia kuat. Sebab itu selalunya bab-bab prevention ni memang wanita lah menang. Okay. So Amirul Hafiz ada tanya, doktor, ada ke cara berkesan untuk turunkan paras kolesterol ke tahap yang normal? Okay, so kalau kita tengok, saya again quote daripada kajian sains dan guideline lah. So nombor satu, untuk kita kurangkan kolesterol, kalau kita ada kolesterol tinggi kan, tengok darah, alamak kolesterol tinggi kan, doktor akan advise healthy lifestyle, maknanya, dan jaga pemakanan. Memang orang kata lah klise lah, cakap-cakap jaga makan, cakap-cakap, tapi memang itu dalam guideline nombor satu. Dan ubah diet. So memang betul ubah diet kan, kita kena mengamalkan makanan kurang berminyak, kita kurangkan gula, sebab gula pun boleh contribute pada kolesterol kan. Kalau makanan sedap-sedap macam KFC tu, mungkin kita jangan makan seminggu sekali, kita makan sebulan sekali. So benda-benda tu kita kena buat dulu. Selepas kita buat benda tu, masih lagi tak turun, kita ada ubat-ubatan. Ubat-ubatan tu, ubat-ubat anti kolesterol dah memang banyak dalam market kan. Doktor-doktor kita selalu prescribe, bukan oleh saya saja, tapi primary care physician, doktor-doktor GP pun akan rawat juga, sebab kami memang bekerjasama dengan doktor-doktor GP. Mereka memainkan peranan yang amat penting untuk bantu kurangkan risiko supaya tak ramai pesakit jumpa saya. Bukan maksud saya tak nak jumpa pesakit, tapi adalah lebih baik begitu. Dan kita lihat negara seperti Amerika Syarikat kan, dia orang dah mengamalkan guideline treated therapy ni. Maksudnya dia punya primary care physician dah memang mengamalkan jaga kencing manis, jaga darah tinggi, jaga kolesterol tinggi, dan dia orang kardiologis dia cakap kat saya, dia jarang melihat kes-kes jantung yang teruk sekarang di US. Saya tak berapa sure lah benar ke tak dia punya ni, tapi bila cakap dengan orang US, sekarang dia cakap macam itulah. Dah ada nampak baca trend yang menurun lah. Berbanding di Malaysia ini makin muda pula heart patientnya. Ayo. Okay, sebelum saya raikan soalan daripada viewers kita, sukalah saya nak tanya, doktor boleh kongsikan sebab apa orang kita ni suka sangat shortcut. Suka sangat makan suplemen, makanan tambahan, produk-produk. Mungkin doktor boleh kongsikan, ada tak kes-kes yang doktor yang nampak lah yang memang dia tak nak ikut very guideline, memang live healthily apa semua, dia nak juga shortcut tu. Pernah tak doktor jumpa kes macam tu? So there's actually bagi suplemen there's no shortcut. So yang peliknya masyarakat kita ni, bila dia dapat rawatan, contohnya ubat kolesterol, saya bagi ubat statin, dia tak nak makan. Dia tak apalah susah makan ubat ni. Tapi bila saudara mara dia recommend
ubat-ubat suplemen yang dia tak tahu, kadang-kadang beli dekat Lazada ataupun Shopee kan, dia ambil terus. Tanpa ragu. Tanpa ragu. Sebab dia tahu tu memang niat kita baik nak tolong, tapi kita tahu apakah konten suplemen. Seperti saya kata, tak semua suplemen selamat. Tapi ada juga suplemen yang baik. So yang lebih baik adalah suplemen tu harus ditunjukkan ataupun endorsed by a healthcare provider lah, doktor kan. Tunjuk doktor dulu, suplemen ni okey tak doktor nak makan. Tapi kebanyakan suplemen tidak menggantikan ubat sebenar. Saya kena beritahu sebab saya ada saya memang ada pengalaman yang buruk terhadap suplemen ni kan. Makcik saya dia meninggal sebab dia tak makan ubat. Dia berhenti makan ubat dia makan suplemen. Tanpa pengetahuan kami lah. Dan dia kena serangan jantung dan meninggal secara mengejut secara tiba-tiba. Itulah satu kerugian lah, dah lah anak buah dah doktor kan. Juga percaya. Memang saya pun sampai sekarang sedih, tapi itulah dia memang betul. Dia suka bila jumpa ahli keluarga kata tak payah makan ubat doktor, ada side effect. Memang benar ada side effect. Makan ubat yang beli ni apa. So for goodwill tak semestinya lah. Niat tak menghalalkan cara lah. Niat nak tolong tapi cara tu kena betul lah. Jadi mungkin yang first step sekali ikutlah dulu advice doktor. Mungkin yang suplemen tu datang kemudian lah. Okay, so kita nak raikan soalan daripada YJ Wong. Menarik soalan ni. Dia kata, kalau heart attack berlaku, apa kita boleh buat untuk provide first hand help? Teringat satu video viral ni doktor. Yang ada sebenarnya dia naik, dia bawa lori rupanya. Saya pun tengok juga lori tu. Yang orang tu ingat ni mabuk ke apa, tanya serangan jantung. Memang serangan jantung di kalangan lori driver is very high. Sebab negara kita, masalah negara kita kan, kita kena kerja, orang kena kerja untuk dapat duit. Kalau macam lori driver, dia terpaksa kerja dan long untuk hours, dia kekal tergas, dia orang biasanya hisap rokok. Dan dia very stressful work, driving stressful work, dan dia orang kerja by shift, berapa trip dapat duit, berapa trip. Tak kerja, tak ada siapa bantu. Itu yang kita kesian. Kalau di negara maju seperti UK, kalau kita bawa lori, kita kena serangan jantung, doktor kata awak tak boleh bawa lori lagi lah. Kita ada National Health Service scheme di UK yang bantu, tapi negara kita tak ada. So tak ada income, macam mana kita nak hidup? So terpaksa mereka gagahkan diri untuk tapi masalahnya bila ni berlaku, dia membahayakan orang-orang sekeliling dia. Dan kami di National Heart Association Malaysia sekarang ni memang plan untuk work out how to macam mana nak bantulah mereka-mereka yang bawa kenderaan berat ni dan mempunyai masalah jantung. Adakah kita boleh way out untuk bantu mereka? Tu adalah salah satu daripada visi kami di National Heart Association Malaysia untuk tahun 2023. Tapi kalau macam yang nampak video viral tu, kalau kita nampak orang tu kena serangan jantung, nombor satu kita telefon ambulans ataupun bawa dia ke dalam hospital. Itu sahaja yang kita boleh lakukan. Macam saya memang bawa ubat spare. Saya bawa ubat spare, aspirin nama dia. Dan saya memang simpan aspirin ni untuk saya tak pernah kena lagi lah. Jika siapa yang sakit dada di sebelah saya ataupun saya sendiri sakit dada, saya makan aspirin tu sementara dalam perjalanan ke hospital. So yang paling penting kan, serangan jantung ni kan, paling selamat bawa pergi hospital. Paling selamat bawa pergi hospital. Tapi kalau dia dapat cardiac arrest kan, cardiac arrest maksudnya dia pingsan kan, memang still juga bawa ke hospital. Tapi jika kita ada pengalaman skill BLS kan, basic life support, kita boleh melakukan CPR lah. Tapi kita kena terlatih ada sijil bukan kita tengok kat internet. Kau sekali kita tiup je. Macam gitu kita buat. Tapi BLS ni adalah satu sijil yang terlatih dan jangan buat jika kita tak pernah terlatih dan ni nanti kita nampak yang orang pijak lah apalah tu semua macam tak logik. Dan
walaupun kita ada skill BLS tu, kita tetap kena panggil bantuan untuk membawa pesakit ke hospital cepat mungkin. Okey, menarik tu doktor. Jadi memang itulah kan, tapi sebab itulah mungkin kalau kita nampak orang yang tengah in distress tu, daripada ambil telefon record, telefon lah ambulans. Itulah dia punya take away message-nya. Okey doktor, adakah COVID-19 menjadi salah satu punca masalah jantung? Ramai ni sebenarnya yang pernah kena COVID ni sekarang ni. Doktor pernah ke? Saya belum lagi pernah kena COVID. Alhamdulillah. Ataupun pernah kena tapi tak pernah tak check. perasan. Tak perasan. So saya tak cakap saya kebal lah. Mungkin saya pernah kena tapi saya tak asymptomatic. Right. Sebab saya memang saya pun menjaga pesakit COVID semasa COVID-19 lah. So adakah COVID melibatkan jantung? Ya. Itu memang ya. Memang kajian menunjukkan jika awak terkena COVID dan certain pesakit memang dapat what we call this long COVID syndrome atau kesan COVID jangka panjang. Dan kesan COVID jangka panjang ni memang boleh mengganggu jantung. Dan kita terdapat ramai pesakit sekarang ni yang datang jumpa saya, doktor saya kena COVID. Sekarang saya rasa jantung saya laju je lah. So kita memang kita notice dia menyebabkan jantung laju. Dan terdapat juga beberapa orang yang mendapat serangan jantung lepas COVID tu. Bukan disebabkan COVID tu sendiri, tapi dia mungkin lepas kena COVID, dia mungkin ada atherosclerosis dan COVID tu menyebabkan atherosclerosis tu berlaku cepat dan dia kena serangan jantung. Right. Jadi memanglah ada kemungkinan punca masalah jantung. Sebab itulah alhamdulillah kita kena vaccinate lah kan. Yes, sebab vaccinate tu penting. Yes. Okey, kita nak raikan satu soalan daripada Erin Srow. Dia kata, doktor, kalau kolesterol atas borderline, okey ke? Tapi dia kata jantung dia memang ada tersumbat 30% masa buat ECG. Tapi doktor kata normal. Sebab hanya baby yang baru lahir sahaja tak ada jantung tersumbat. Macam mana doktor? Oh, wow. Saya kena carilah doktor. Dan 30% doktor normal jantung kata tersumbat 30% melalui ECG. Macam mana tu? Bukan kena saya buat. tak sangka tak boleh ECG tak boleh kata berapa persen jantung kita bersumbat. Right. Dia boleh beritahu kemungkinan jantung tersumbat ke tak, tapi degree tersumbat tu tak boleh. Kalau nak kata ada 30% kita kena buat rawatan angiogram nak tengok tersumbat, ataupun di UKMSC kita ada CT coronary yang memang boleh detect tahap kesumbatan jantung. So itulah kena dapat nasihat pakar doktor, macam-macam doktor ada kan. Ada doktor kepakaran dia A kan, ada doktor juga yang macam itulah, di doktor je lah. Ada doktor yang betul-betul dia bukan pakar lah mungkin kan. Bukan pakar ataupun dia ada juga doktor yang jadi bomoh tu macam-macam jadi doktor lah. Tapi saya sebagai pakar jantung, saya nasihatkan dapat nasihat yang sepatutnya. Tapi betul ke statement kata yang semua orang mesti akan ada jantung tersumbat? Betul ke statement tu doktor? Tak semestinya. Tapi jika kita berisiko, kemungkinan kita sudah ada. Kita boleh detect hanya early atherosclerosis ni boleh detect. So kalau kat UKMSC kita ada teknologi dia panggil CT coronary. CT coronary ni memang boleh detect plug pada tahap awal. Dan memang kita ada kajian yang menunjukkan sekarang ni, jika kita rawat plug yang berlaku secara awal ni, dia boleh regress. Maknanya dia boleh memperlahankan dan membaiki pulih salur darah tu. Okey. Jadi doktor, mungkin doktor boleh kongsikan apa agaknya selalunya sekarang ni kan kita sedang membicarakan mengenai serangan jantung di kalangan orang muda. So selalunya mengikut pengalaman dan juga pemerhatian doktor, trend rawatan kepada mereka yang mendapat serangan jantung orang muda ni selalunya apa? Adakah pasang stent ke apa ke? Banyaknya apa trend dia? Kalau serangan jantung pada orang muda, biasanya kalau kita serangan jantung, kita perlu menjalankan datang ke emergency. Biasanya ada dua lah kalau di UKM. Sama ada kita terus buat angiogram dan kita panggil primary PCI, ataupun kita bagi ubat untuk pecahkan dulu darah beku, dan kemudian kita buat angiogram. Selepas patient lebih stabil, nak tengok ada residual block ke tak. So
untuk orang muda kita kena tengok berapa severity lah semasa angiogram tu, dan jika terlampau teruk sangat kemungkinan juga kita terpaksa refer kepada kolik-kolik pakar bedah kita untuk bypass. Okay, tapi sebenarnya yang Kita tak nak, sebenarnya kita tak mau serangan jantung saja. Kita nak elakkan. Kita tak mau. Jangan fikir tunggu serangan jantung. Itulah. Sebab banyak lah kan orang kata, kalau memang teruk tu kena angio. Kalau memang ni, you know, there's always like macam ada ranking lah kan. Tapi betul lah kata doktor kan, seeloknya kita tak payah terus lah kan. Kita tak nak lah. Baiklah kita elak terus kan. Okay. Prevention is always better than cure. Betul. Betul. Okay, doktor, kita ada masa lagi 10 minit saja. Mungkin kita nak tanya admin. Asyik saya je pilih soalan kan admin. Pilihkan soalan. Mana soalan kita nak raikan. 10 minit lagi. Okay, soalan daripada Umi Liza Syaidan. Kecil no tulisan tu. Assalamualaikum doktor, nak tanya apakah beza heart attack dengan cardiac arrest? Okay, so cardiac arrest ni boleh diberlakukan disebabkan heart attack. So heart attack ni yang kita panggil lah kalau darah tersumbat. Tu biasanya heart attack. So cardiac arrest ni besar. Kadang-kadang salur darah kita normal tapi kita ada yang short circuit tu dalam jantung, tu dia boleh menyebabkan cardiac arrest. Ataupun kita ada masalah muscle. Certain manusia muscle dia tak berapa normal dan disebabkan muscle tak normal ni dia prone to arrhythmia dan dia prone to masalah rentakan dan ini boleh menyebabkan cardiac arrest. Betul lah. So paling senang heart attack boleh buat cardiac arrest. Cardiac arrest tak semestinya disebabkan heart attack, macam-macam sebab boleh. Okay. So heart attack tu serangan kan, diserang. Cardiac arrest tu tak semestinya dia telah pun diserang. Macam itulah. Okay doktor, so mungkin doktor boleh kongsikan dekat di UKMSC mungkin apa agaknya jenis-jenis screening yang available yang mungkin para pendengar kita boleh opt for lah. Okay, so untuk di UKMSC jika jumpa kami pakar jantung, ada 2 pakar jantung, saya dan saya punya brother saya itu Dr. Hamad, kan kami memang menjalankan screening. So kita akan first kali bila pesakit jumpa kita akan tanya, kita akan tengok risiko lah. Jika risiko anda adalah rendah, anda punya kolesterol tidak begitu tinggi, anda punya ECG rendah, kita mungkin akan offer pesakit kami ni, kita akan offer test-test yang kita panggil non-invasive ataupun screening test. Screening test. So screening test tu tak semestinya, kalau jumpa saya tak semestinya semua pesakit akan melalui proses angiogram yang kita panggil invasif lah dan mempunyai sedikit risiko. So tak semestinya tapi jika risiko terlampau tinggi dan simptom sakit dada tu terlampau teruk, mungkin kita akan advise untuk menjalankan angiogram cepatlah. Jika kita tengok risiko okey, tak teruk sangat, kita boleh non-invasive test. So non-invasive test kita ada pelbagai. Salah yang common kita buat adalah stress test. Maknanya kita lari, kita tengok ECG tu ada perubahan ke tak masa stress test. Itu satu. Kedua, kita boleh buat dobutamine stress test, mana kita lajukan jantung tu pakai ubat-ubatan dan kita buat screening echo dan itu adalah yang paling tepat. Ketiga, kita boleh buat CT scan coronary. So CT scan coronary ni dia boleh tengok salur darah kita ni, tak perlu buat angiogram. Dia boleh tengok berapa banyak tersumbat, berapa banyak risiko. Kita boleh buat daripada situ juga calcium score dan kita boleh predict melalui CT coronary ni peratusan untuk kena serangan jantung dalam tempoh 2 tahun. Ketiga yang paling canggih, kita ada nuclear imaging. Kita menggunakan teknik-teknik nuklear untuk tengok ada tak salur darah kita yang kurang oksigen. Dan itu boleh membantu kita dalam merisikokan pasien-pasien yang perlukan rawatan angiogram ataupun tidak. Dan akhir kali kita mempunyai cardiac MRI. Cardiac MRI lebih invasif sedikit dan ia juga function lebih kurang sama dengan test myocardial perfusion imaging ataupun test nuklear tu. Dia boleh tengok sama ada kita ada jantung tersumbat, risiko jantung tersumbat, dan juga dia boleh tengok muscle kita ni normal ke tak normal.
Tu UKM panggil. Right. Okey. Okey doktor, so ada juga yang tanya sekarang ni musim Ah, durian. Doktor minat makan durian? saya baru Du makan semalam. Aduh, tak dapat lagi dah. Ni Okey, so macam mana? Ada hmm. ke relationnya durian dan orang yang sakit jantung? Tak ada. Tak ada. So far tak ada. Sebab banyak kata, Tapi jangan jangan makan durian banyak-banyak. tapi betul lah, kalau benda tu sedap, kita kurangkanlah. Tapi itu apa ni, seteguh karang ni dia macam marah pula lah. Dia kata tak Apa jawab tu? soalan dia. Oh, yelah sebab Yang soalan dia gambar tu kucing, gambar kucing. macam nak kena tanya bomoh lah pula. Dia tanya pasal soalan sihir. Minta maaf Sebab dia. cerita dia Ah, itulah ah, doktor ni kan kena berpandukan fakta dan juga research. Tapi tak apa, kita raikan kalau doktor nak jawab boleh juga. Ya, teguh karang ni gambar kucing ni kan. Saya minta Marah maaf lah. dia. Saya tidak, ini bukan saya punya kepakaran lah Betul. sihir. Tapi kalau ada sakit jantung tu, kita cek doktor dulu. Cek doktor dulu kan. Doktor kata dah clear tapi masih lagi sakit jantung, itu kemungkinan lah kita kata mainan sihir kan. Saya juga percaya pada Betul. ni kan. Sebab yang merawat kita Allah Ta'ala kan. Kita bantu saja. Tapi nak ulas lebih pada mainan sihir, saya tak pandai lah sebab itu bukan kepakaran saya. Tak maaf ya, teguh karang ni. Itulah marah dia. Saya pun alamak takut pula saya kan. Ah. Tapi tak apa, kita raikan. Terima kasih banyak atas soalan itu. Comel pula kucing tu kan. Dari tadi kucing tu naik kan. Tapi memang betul lah kan. Kita kalau bukan perbincangan kepakaran saya, maaf medical je. ni, doktor memang kena jawab berpandukan daripada research, berpandukan dengan kajian dan juga ni lah. Susah sikit nak ulaskan. Tapi betul lah macam doktor cakap kan, alternatif ada di luar sana. Yang pastinya kita yang memilih lah sebagai pesakit. Tapi buatlah pilihan yang bijak. Okey, soalan daripada Zaidi Yusof. Saya dah buat angiogram last year dan maintain ubat cair darah, kolesterol dan darah tinggi. Dah makan ubat 7 bulan. Kesannya berat badan saya turun banyak. Tapi rasa bisa-bisa dan berat bila nak bernafas dan cepat penat. Kenapa ya doktor? Okey, kalau kita kena serangan jantung ni kan, so serangan jantung ni tengok berapa severity yang tuan kena. Jika tuan kena serangan jantung yang agak teruk, dia boleh cause kegagalan jantung. So salah satu pada risiko adalah kegagalan jantung. Dan itu disebabkan mungkin masa rawatan tu terlambat datang ataupun serangan jantung tu amat besar. Sebab tu kita nak elakkan serangan jantung. Kita tak nak kena serangan jantung sebab dia adalah satu benda yang sukar untuk dirawat. Dan pasal bisa-bisa badan, kita cakap memang terdapat sistem ubat yang boleh buat bisa-bisa badan lah. Tetapi ubat ini juga membawakan kebaikan. Kebaikan dia biasanya akan lebih daripada serangan bisa-bisa badan. Saya nasihatkan tuan, tuan pergi kepada doktor yang rawat tuan dan beritahu masalah ni. Sebab kita memang ada cara untuk mengatasinya. Kita akan buat test balik. Kalau saya, pesakit saya tak berapa, lepas serangan jantung tu tak berapa rasa tak kan, mungkin ada sebab-sebab lain yang menyebabkan komplikasi tersebut. Tapi tuan jangan risau, kami ada rawatannya. Baik. Jadi itulah betul lah doktor kan. Once you are heart disease patient, memang itulah dia kan. Memang itulah the domino effect yang akan berlaku lah kan. Sekali anda dah jadi pesakit tu, memang pesakit lah kan brandingnya tu. Jadi kita pun empathize lah untuk orang yang tanya soalan itu dan semoga dapatlah menemui penyelesaiannya. Okey doktor, mungkin kita ada masa 2 minit je lagi. Sedar tak sedar 1 jam. 1 jam. Tadi kan kata 1 jam lama. Tiba alamak. Itulah banyak yang tanya. Dan minta maaf lah awal-awal pada yang tanya soalan tu, mungkin kita tak sempat nak raikan sebab kita ada 2 minit je lagi dan kita nak bagi masa 2 minit ni untuk doktor memberikan nasihat. Mungkin boleh rangkumkan daripada perbincangan kita pada hari ini untuk para viewers kita sekarang ni, doktor. So rumusan kita pada hari ini, nombor 1, serangan jantung pada usia yang muda di Malaysia ni memang tengah meningkat dan kita memang kerana hospital university rakan saya di UiTM sedang membuat kajian yang mendalam tentang kenapa ianya berlaku. Kami juga bersama-sama kami juga di UiTM ada publish a few scientific paper mengenai kenapa ia berlaku dan kajian yang saya buat, nombor 1,
Isap rokok. Jika anda isap Hmm. rokok, kan, serangan jantung anda adalah 10 kali ganda lagi tinggi daripada orang yang tak isap Wow. rokok. 10 kali ganda tu banyak tau. You Banyak. are 10 time more likely to get Yes. pada usia muda. Sebab hampir semua yang kena serangan jantung pada usia muda ni isap rokok. Merokok. Merokok. Macam kolesterol ada tapi tak begitu tinggi. Tapi merokok memang you are 10 time risk. Tu rangkuman saya yang pertama lah. Yang kedua, jika anda berusia 40 ke atas adalah wajar untuk kita cek diri kita di hospital ataupun di klinik ataupun ini. Kita kena tengok risiko kita berapa. Sebab yalah seperti yang kita kata, kita kena jaga diri kita sendiri dan apa dan rawatan ada, jangan risau, rawatan ada, cuma kita kena mempunyai kesedaran diri yang tinggi untuk mendapatkan rawatan. Okey, jadi saya rasa itu satu orang kata rap yang ringkas dan padat. Jadi terima kasih banyak kepada semua yang setia menonton kami daripada jam 3 sampai 4 petang. Sekali lagi saya ingin menjemput anda semua untuk like dan follow Facebook page dan subscribe pada YouTube UKM Specialist Center. Sebab apa? Live kita pada hari ini kita akan publish di YouTube page kami nanti. Jadi banyak sebenarnya soalan-soalan yang masuk ni yang telah pun kita bincangkan awal tadi dan anda boleh rujuk di sana jika anda terlepas. Sebab banyak sebenarnya yang kita dah bincangkan sepanjang 1 jam ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Muhammad Syawal Faizal Muhammad atas kesudian doktor untuk menjawab soalan pada hari ini, dan diharapkan jika kita ada masa lagi, ada peluang lagi, kita boleh terus untuk episod-episod seterusnya mana tahu untuk kita punya Jom Tanya Pakar daripada UKM Specialist Center. Boleh juga kita gunakan platform ni untuk bercakap dan menyebarkan kesedaran bertanya. Saya nampak ramai yang bertanya soalan tu, minta maaf tak sempat lah nak jawab. Itulah saya pun macam alamak tak sangka banyak sebenarnya, betul, memang insyaAllah lah, semoga kita ada lagi peluang untuk kita buka macam ni. Dan saya tengok banyak, bagus, semua followers UKMSC ni sangat interaktif dan saya sukalah live hari ni. Alhamdulillah, semoga kita boleh bertemu lagi. Jadi doktor, have a great weekend ahead pada anda juga yang sedang menonton ini. Semoga hujung minggu ini okeylah, selamat kan. Sekarang ni macam-macam pula penyakit yang datang. Okay, especially ada anak kecil dan daripada pihak UKMSC, selamat hari bapa. Selamat hari bapa doktor kepada semua. Jadi saya nak terima kasih kepada moderator dan saya minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa ke apa ke semasa kita menjalankan FB live ni lah. Saya mohon maaf kalau ada. InsyaAllah tak ada. Samalah. InsyaAllah tak ada. Mana yang terlepas kan. Terlepas soalan tu. Sorry lah tak cukup masa. Okey, dan dari itu semua kita jumpa di masa dan hari yang lain. Assalamualaikum. Bye semua. Terima kasih banyak-banyak. Bye.